ناصيتي وعمامتي. سلام. وحدثني محمد بن عبد الله بن جزيع حدثنا يزيد عن ابن زريع حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبد الله بن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال معك ماء فأتيته بمطحاته فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاقت كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسى بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم وعبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. Okey. Bab berhubung dengan babul mashi 'ala an-nasiyati wal 'imamati. Kita boleh baca imamah ataupun umamah. Maknanya serban. Bab sapu atas nasiyah ubun-ubun. Ni ubun-ubun kepala ni panggil ubun-ubun ni. Sapu atas ni. Dan juga sapu di atas serban. Jadi serban ini bahasa Melayu sebut serban, Parsi Urdu serban. Sar kepala, ban balut. Sarban balut kepala. Jadi orang Melayu pun diguna sebab bahasa kita ni dah campur ke bahasa Arab macam-macam bahasa. Jadi sar, ban maknanya balut kepala. Jadi orang panggil Melayu panggil serban. Okey. Bab berhubung dengan sapu atas kepala dan serban. Di dalam mazhab Syafi'i, syarat nak sapu bila ambil sembahyang tadi, ambil sembahyang basuh muka, basuh tangan sampai dekat kepala, dalam mazhab Syafi'i mesti sapu sebahagian daripada kepala. Ubun-ubun ini. Lepas tu baru sapu seluruh kepala. Seluruh serban, atas serban. Atas serban ataupun atas topi ke, kopiah ke, songkok ke boleh. Tapi syaratnya sebahagian kepala disapu. Okey ya. Adapun pendapat Imam Syafi'i, kata terus Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, boleh tanpa sapu atas kepala terus dah serban pun boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tadi mesti sebahagian kepala, lepas tu bau seluruh serban ataupun songkok ataupun kopiah. Pendapat yang kedua kata terus sapu di atas serban terus. Kalau kita kata kopiah pun sama terus, tak perlu kena kepala dah. Pendapat yang ketiga tak boleh. Sebab Rasulullah buat macam tu, fakana fataraka. Rasulullah pernah buat tetapi ditinggalkan. Rasulullah pernah sapu di atas serban di atas alasan-alasan yang tertentu. Sebagai ulama kata kepala Rasulullah sakit, dia tak boleh nak buka. Dia punya serban tak boleh kena air, dia sapu punya atas. Dia tak boleh kena air atas kepala, dia sapu atas serban. Yang kedua kata serban Rasulullah tu dia besar. Macam serban Taliban tu kan, dia bawa besar bakul tu. Tu orang kata serban besar bakul tu panjang 4-5 depa panjang. Bila ditanggalkan nak balut balik susah. Lalu Rasulullah sapu. Sebab itu ulama-ulama Hanafi kata fakana fataraka. Rasulullah pernah buat beberapa kali ditinggalkan. Okey, ini 3 pendapat yang disebutkan tadi. Pendapat yang keempat, wa masaha bi ra'sihi ala imamatihi. Wa masaha bi ra'sihi ala imamatihi. Itu maksudnya. Maknanya basuh serban kepala tadi, serban dia dibasahkan. Serban ataupun kopiah kata ni basah, bagi lembab. Bila bagi basah, bagi lembab, automatik dia kena kepala. Menepatilah maksud. Menepatilah maksud sapu di atas kepala. Di dalam keempat-empat pendapat tadi, maknanya
yang sapu di atas serban tadi, air mesti kena kepala. Kalau tidak, dia bercanggah dengan Al-Quran. Wamsahu biru'usikum. Kalau sapu atas serban tak boleh. Sapu atas kopiah tak boleh. Sebab Quran kata sapu kena atas kepala. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, nak sapu atas serban atau kopiah mesti kena kepala dulu. Sapu sebahagian kepala sampai ubun-ubun, selepas tu baru sapu semua. Sapu terus kepala dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kecuali Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Kalau mazhab dia tak boleh. Sebab tu kadang-kadang kita nampak mazhab dia bercanggah dengan sahibul mazhab. Kerana mempunyai dalil yang berbeza, penilaian kajian yang berbeza. Jadi saya nampaknya di dalam bab ini sapu atas kepala lebih tepat. Walaupun keempat-empat boleh pilih, tetapi yang paling tepatnya buang serban ke kopiah, sapu atas kepala. Sebab Quran kata macam tu. Lalu ada orang hujah balik. Hujah ni ulama lah, bukan orang biasa. Kata kalau tak boleh sapu seluruh kepala, macam mana orang sapu di atas kaki? Huf tanpa ditanggal kan? Ada pendapat yang kata seluruh kepala. Pendapat yang kata tak boleh tu dijawab balik. Kalau seluruh kepala tak boleh sapu, macam mana orang sapu di atas dua huf yang kita belajar dulu kan? Tak perlu tanggal pun. Okey, di sini ada satu isu, satu masalah. Pendapat yang kelima kata nak sapu di atas kepala itu, atas serban itu, tanpa perlu sapu atas kepala, dengan syarat ambil sembahyang terlebih dahulu, untuk terlebih dahulu. Sebagaimana khuf. Kan khuf ni kita ambil sembahyang dulu, lepas tu kita pakai kan? Lepas tu batal, baru sapu. Kalau nak beramal, pendapat yang kelima kata, kalau nak beramal macam tu, syarat sebelum nak sapu, nak pakai serban itu, dia kena ambil sembahyang dulu. Sembahyang semua, baru dia pakai serban. Lepas tu batal sembahyang. Nak ambil sembahyang kali kedua ni, dia basuh muka, tangan, sampai kat kepala dia buat macam khuf tadi. Tak perlu tanggal dah. Serban, pakai sapu je. Ini pendapat yang kelima. Kalau sapu atas kepala, terus sekali telinga lah. Sebagaimana yang hadis-hadis yang biasa Rasulullah sapu atas kepala sekali je. Itu yang banyak yang Rasulullah buat. Di sini juga Imam Nawawi kata, menunjukkan, sebab ada sebahagian ulama kata sapu ni wajib seluruh kepala. Mazhab Hanafi sebahagian kepala, mazhab Malik seluruh kepala wajib. Jadi Imam Nawawi kata kalau seluruh kepala wajib, tak padan sapu di atas ubun-ubun sahaja, bakinya sapu di atas serban tak padan. Menunjukkan kepala boleh sapu sebahagian, bukan semua. Sebab dalam hadis tadi kata, yang perbuatan yang kita baca selepas tadi, kita terjemah hadis ini, maknanya Nabi basuh sapu sebahagian daripada kepala dia, iaitu atas ubun-ubun. Lepas itu baru dia seluruh kepala. Macam khuf kan, tak padan sapu sebahagian, lepas tu basuh sebahagian. Maknanya sebelah kaki sapu, sebelah kaki basuh. Kalau kita basuh dua-dua. Kalau kita sapu dua-dua belah kaki. Imam Muslim dengan sanadnya, dia kata daripada Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an Abi, daripada ayahnya berkata, kami telah terlewatlah oleh Rasulullah SAW, dan aku pun bersamanya terlewat di dalam suatu musafir. Maka tak kala Rasulullah telah menunaikan hajatnya, dia qada hajat, sama ada buang air kecil ataupun air besar. Lalu Rasulullah tanya, ama'aka ma'un, adakah bersama dengan ke air? Lalu dia kata, fa'ataituhu bimatharatin, aku bawa kepada dia bejana yang telah diisi air. Mathara, bejana, bekas air. Maknanya Syu'bah lah. An Abihi, Abi Mughirah, maknanya Syu'bah. Syu'bah kata, aku bawa air kepada, bekas air kepada Rasulullah, dan Rasulullah basuh tangan. Dan juga mukanya. Bila basuh tangan, sebelum dia nak ambil ismayang ni, salah satu daripada sunat wuduk, ambil air, basuh tangan dulu. Lepas tu dia basuh tangan, dia basuh muka. Selepas basuh muka, summa dhahaba yahsiru an zira'ihi. Bila dah basuh muka, dia nak kena muka, tartibnya tangan kan. Bila nak tarik tangan ini, sempit. Fataqa
Fadakakumul jubbati. Sempit, tak boleh nak bawa keluar. Rasulullah tarik ke bawah ni, tarik, dia bawa keluar ke bawah ni. Boleh nampak ah? Dia nak lipat macam tu, tangan jubah sempit, kecil, lalu tarik ke ni, masuk bawa ke bawah. Lalu jubah ini diletakkan atas mankibai, dua bau. Dipakai dah, pakai seluar ke kain dalam tu. Sakut atas. Lepas tu ambil sembahyang ke bawah. Wa ghasala zira'ihi, dia sapulah dua lengannya. Wa masaha binasiyatihi. Lalu Rasulullah sapu atas ubun-ubunnya. Wa ala imamati, dan juga di atas serbannya. Tengok dalam mazhab kita dipegang macam ni lah, mesti kena kepala juga sikit. Lepas basuh kepala sikit, sebahagian kepala baru atas serban, baru boleh. Semata-mata serban tak boleh. Ini mazhab Syafi'i. Tadi dah kita sebut pendapat Imam Syafi'i dalam bab ini berbeza sikit. Dia dengan Hambali kata boleh sapu semua, tanpa sapu sebahagian kepala boleh. Ini mazhab Syafi'i umum macam tu. Wa ala khuffaihi, dan juga di atas dua khufnya, di atas dua khufnya. Summa rakiba wa rakibtu, kemudian Rasulullah pun meneruskan perjalanan menunggang kenderaan dan aku pun menunggang kenderaan. Fantahaina ilal qaum, kami sampailah kepada satu kaum. Maknanya kaum ni sahabat-sahabat yang pergi musafir dulu daripada demo. Wa qad qamu fi shalah, mereka telah mendirikan sembahyang. Hadis ini dah kita belajar. Dalam Abu Daud dah ada. Yusalli bihim Abdurrahman bin Auf, yang jadi imam kepada mereka itu sembahyang dengan mereka itu Abdurrahman bin Auf, iaitu imam mereka kaum itu tersebut. Wa qad raka'a bihim raka'atan, dia telah dapat satu rakaat bersama dengan makmum. Dia jadi imam, mereka dah selesai satu rakaat. Baru Rasulullah dengan sahabat sampai, dia pun dah selesai satu rakaat. Falamma ahassa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahaba yata'akhkhara. Bila dia sedar Nabi datang, dia mundur ke belakang. Nabi belakang ni tak layak nak jadi imam kepada Nabi ni. Rasa tak layak. Fa'ama'u ilahi fasalla bihim. Nabi kata teruskan. Nabi bagi isyarat. Teruskan. Kenapa nak mundur? Teruskan sembahyang. Lalu sembahyanglah Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Fasalla bihim. Falamma sallama, apabila selesai sembahyang, Abdurrahman bin Auf ini bagi salam. Qama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berdirilah. Sebab apa? Tinggal satu rakaat Nabi pun berdiri. Wa quntu, aku pun berdiri juga. Ayah tadi, Mughirah tadi kan, Syu'bah tadi, dia kata aku pun berdiri juga. Faraqana raka'atan, lalu kami tambahlah satu rakaat lagi, allati sabaqna, yang kami telah tertinggal akan rakaat tersebut. Ini yang biasalah yang kita buat, tinggal rakaat dua lah, tiga, tinggal satu lah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya tadi. Terus. حدثنا أمية بن بسطام محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثني بكر بن عبد الله بن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. Imam Muslim dengan sanadnya yang kedua menyebut bahawasanya Nabi SAW sapu di atas dua khuf dan juga di hadapan kepala. Muqaddam ini di hadapan kepala, iaitu ubun-ubun dia tadi, dan juga di atas serbannya. Yang keenam, tak boleh. Tadi dah kita sebut antara banyak-banyak pendapat tadi, sapu atas kepala pendapat yang paling kuat daripada sapu atas serban. Jadi ada golongan kata kalau macam tu, macam mana sapu di atas dua khuf? Dia tak sama. Sebab hadis-hadis yang berkaitan dengan sapu di atas dua khuf ini, dia sampai peringkat mutawatir. Terlalu banyak. Ada pun hadis sapu atas serban tak sampai mutawatir. Bilangan perawinya tidaklah sampai darjat mutawatir. Tetapi sapu di atas dua khuf ni terlalu banyak. Sehingga Imam Abu Hanifah meletakkan kaedah nak jadi ahli sunnah wal jamaah, dia berkhitan, menerima dua syaikhan dan sapu di atas dua khufain. Kalau tolak sapu atas dua khuf ini, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak terima Abu Bakar Umar, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sunnah Syiah dia tak terima sapu atas dua khuf, tak terima Abu Bakar Umar sebagai khalifah.
Sehingga Abu Hanifah meletakkan satu kaedah, nak letak jadi ahli sunnah Jumaah kena terima beberapa perkara yang disebutkan tadi. Okey, terus. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمد عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. Macam dia tadi. Okey, terus. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جميعا عن يحيى القطان قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن بكر بن عبد الله عن الحسن بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة Sami'at. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى الخفين. Okey, terus. Sama ya. Kita tak terjemah tu sama dengan hadis atas. Kita terus ya di riwayat yang berbeza. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الأعلى قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الخفين والخمار. Okey, satu perkataan baru yang ada di dalam bab ini iaitu khimar. Khimar maknanya kain yang menutup kepala. Khimar, bukan himar, bukan ha dengan kha, khimar. Kain yang balut kepala. Kain yang balut kepala ni dia termasuk lelaki perempuan. Sebab itu ada riwayat, ada hadis menyebut perempuan tidak sah sembahyang dengan tanpa dia memakai khimar. Maknanya tutup kepala. Kerana kepala perempuan sebahagian daripada aurat. Sebahagian daripada aurat di dalam sembahyang. Jadi orang lelaki pun yang kadang-kadang dia balut kepala. Kalau khimar bagi lelaki ni sama ada dia pakai serban ataupun orang pakai selimut gitu aja. Setengah-setengah negara Arab pakai selimut tu kan. Khimar tutup kepala. Ega. Orang Melayu kita ada pakai juga, tuan syekh kita. Kalau tuan-tuan ada dalam senarai tok-tok guru ulama di Malaysia ni ada juga yang pakai selimut tu. Dia dah pakai serban. Selimut pula. Khimar tu dipanggil. Okey, terus. في حديث عيسى حدثني الحكم حدثني بلال وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مخير من الأعمش بهذا الإسناد وقال في الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam riwayat yang terakhir ni dia melihat sendiri Rasulullah sapu atas kepala dan juga atas apa dia imamah dan juga serban. Wallahu a'lam.